Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu komen yang saya nak ulas. Sekiranya kita imbas kembali pada pilihan raya umum ke-15. Setelah tiada mana-mana gabungan yang dapat mencukupi majoriti untuk membentuk kerajaan, di mana gabungan paling banyak menang kerusi ahli parlimen adalah Pakatan Harapan. Akhirnya atas nasihat yang di Pertuan Agong, akhirnya terbentuklah kerajaan PHBN. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang sudah berlaku, dengan komen yang saya terima baru-baru ini daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini yang berkata, sebetulnya Parti Melayu PN menerima tawaran yang di Pertuan Agong agar orang-orang Melayu dapat bersatu kembali dengan memang majoriti memerintah di negara ini supaya perpecahan tidak berlaku di kemudian hari. Sebagaimana kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di zaman dahulu, tetapi kerana sikap ego pemimpin parti dengan bendera-benderanya masing-masing, maka inilah bermula punca-punca kehancuran umat Melayu. Maka fikir-fikirlah menurut komen ini. Saya berfikirlah kalau kerajaan hari ini dibentuk oleh parti-parti Melayu, kita dapat lihat mungkin PAS bersatu, mungkin juga UMNO. Tapi sekiranya kita fikir kembali pada pilihan raya umum ke-15 atas nasihat yang di Pertuan Agong, akhirnya kerajaan PHBN ditubuhkan, kerajaan perpaduan. Jadi kalau lepas dan bersatu nak sangat jadi kerajaan ataupun mereka mahu jadi kerajaan, adakah mereka sanggup untuk menyokong Anwar Ibrahim masuk Pakatan Harapan sekiranya DAP keluar daripada PH? Nah, mungkinkah akan ada kerajaan pada masa akan datang? Mungkin PKR, UMNO, Bersatu dan PAS, empat parti ini, adakah boleh membentuk sebuah kerajaan? Saya pun tidak tahulah, belum ada kabar angin tentang perkara ini. Tapi mungkin kalau kita hanya nak mempersoalkan, nak buat cerita, nak tanya ataupun cadangan, lebih kepada cadangan, mungkin boleh juga parti PKR, UMNO, PAS dan Bersatu membentuk kerajaan. Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil untuk berlaku. Tapi untuk masa terdekat ini, saya dapat lihat mungkin belum dapat lagi kerana hubungan di antara UMNO dan PAS tidaklah terlalu baik. Hubungan di antara PAS dan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, tidaklah terlalu baik. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, pilihan raya negeri 17 PRN Sabah pada tahun ini antara yang menjadi tumpuan seluruh Malaysia. Pada akhirnya kita tertanya-tanya, adakah akan ada gabungan baharukah, kerjasama baharukah di dalam mana-mana partilah yang menghantar calon nanti yang bakal mengadakan kerjasama baru ataupun pakatan baru. Nah, disahkan setelah sebelum ini kita mendengar kenyataan Bung Mokhtar, UMNO Sabah dan PH akan bekerja sama. Akhirnya diumumkan UMNO Sabah sahkan kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan hadapi PRN 17. Saudara-saudara, apa yang saya mau tanya, yang saya nak tanya di sini, umum mengetahui kerajaan perpaduan hari ini yang disokong oleh ataupun kerajaan PHBN yang disokong oleh JRS, GPS dan ahli parlimen yang lain. JRS yang juga kerajaan negeri Sabah hari ini, manakala UMNO Sabah adalah pembangkang. Jadi, pertanyaan saya adalah, kalau UMNO Sabah dan PH bergabung untuk mendepani PRN 17, bagaimana pula JRS, kedudukan JRS sebagai kerajaan negeri Sabah hari ini dan juga sebagai komponen yang menyokong kerajaan perpaduan ataupun kerajaan persekutuan
Adakah dengan keputusan PH untuk bekerja sama dengan UMNO BN Sabah ini akan menyebabkan JRS untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di dalam artikel berkata, UMNO Sabah mengesahkan Barisan Nasional di negeri itu akan bekerja sama dengan PH dalam PRN ke-17 yang dijangka berlangsung tidak lama lagi. Sudah pasti ada gesaan daripada netizen, daripada rakyat untuk mengetahui bila tarik pembubaran DUN Sabah dan bila tarik PRN negeri Sabah. Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir berkata, keputusan tersebut dicapai lebih awal dalam pertemuan di Pulau Pinang baru-baru ini. Bagaimanapun Suhaimi yang juga ahli parlimen Libaran berkata, kerjasama antara BN dan PH itu bukan bermakna menutup pintu rundingan dengan parti tempatan lain. Sebenarnya keputusan kita mengenai kerjasama ini, BN dan PH, telah diputuskan dalam retreat kami di Pulau Pinang. Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar memaklumkan sebelum ini bahwa kerjasama BN PH itu adalah kunci, tetapi tidak menutup kepada parti-parti lain. Tapi tidaklah terbuka luas kepada semua parti, katanya dalam pertemuan bersama media di KL. Kata Suhaimi, meskipun PH masih berada dalam kerajaan negeri yang diterajui JRS sehingga habis penggal, namun perbincangan setelah ini hanya melibatkan BN dan PH. Sama ada kerajaan JRS PH ini masih mahu terus berunding untuk membentuk pakatan BN PH JRS itu terpulang, tetapi bukan hari inilah. Hari ini kita memang BN PH sahaja. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, sudah pasti yang bakal dihantar ataupun disorong menjadi ketua menteri calon bagi gabungan BNPH. Mungkin juga Bung Mokhtar dan mungkin juga Iwan Benedik sebagai pengurus PH Sabah. Jadi saudara-saudara, Anda rasa siapa yang layak dan apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu pertanyaan, Rafizi letak jawatankah ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, tidak pasti kalau ada berita yang menyatakan Rafizi Ramli letak jawatan ataupun dipecat dan sebagainya. Tapi dalam satu perkongsian dikatakan, Menteri Rafizi cuma bercuti, bukan letak jawatan. Nah, kalau jawab Rafizi letak jawatan, mungkin relevan lah kalau Rafizi ini tidak bekerja kah, Rafizi ini tidak melakukan tugas dengan baik kah, sudah pasti layak untuk ditendang. Tapi kalau beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan dan bekerja dengan baik, kenapa nak pecat dan kenapa nak tendangkan? Begitu juga kepada menteri-menteri yang lain. Tapi berbalik kepada soalan ini, Rafizi cuma bercuti bukan letak jawatan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedang bercuti, kata seorang menteri kabinet, susulan kabar angin yang mendakwa timbalan Presiden PKR itu telah meletakkan jawatan dalam pekerjaan dalam kerajaan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa mesyuarat kabinet hari ini bahawa Rafizi sedang cuti beberapa hari. Tiada peletakan jawatan berlaku dan kabar angin ini sama sekali tidak benar, kata Menteri berkenaan kepada Malaysia Kini dengan syarat namanya tidak didedahkan. Keresahan mula timbul di kalangan pemimpin parti susulan keputusan pemilihan cabang yang menyaksikan beberapa sekutu rapat Rafizi tersingkir dalam isyarat laluan getir buatnya dalam mempertahankan jawatan nombor 2 PKR dalam pemilihan kepimpinan pusat bulan depan. Mungkinkah setelah beberapa geng-geng Rafizi kalah pada pemilihan cabang PKR baru-baru ini membuatkan beliau relevan untuk dipecat? Nah, saya rasa jawapannya adalah tidak, kerana Anwar sendiri sahkan Rafizi sedang bercuti. Malaysia Kini sedang berusaha menghubungi Rafizi bagi mendapatkan respon. Sementara itu, Presiden PKR merangkap Perdana Menteri mengesahkan bahawa juru audit bebas telah dilantik untuk menyiasat aduan berkaitan ketidakteraturan dalam pemilihan parti. Ada aduan dibuat
kita ambil maklum dan sekarang juru audit antara bangsa sedang menyemak aduan. Sekiranya ada asas, pengurusi jawatan kuasa pemilihan PKR Dr. Zaliha Mustafa pula berkata, pengundian semula akan diadakan pada 1 Mei bagi 4 cabang Jempol, Selayang, Silam, dan Sempurna.